Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bersiaran di Malaysia hari ini. Ya. Dan pastinya bertemankan kami berdua masih lagi hanya berpasangan sajalah kan. Kalau sebelum ini trio. Tapi untuk PKP ni kami berdua, saya Hanif Miswan. Dan saya Sofia Nur Solehatun. Semoga anda masih dalam keadaan yang ceria, masih dalam keadaan yang bersemangat kerana beberapa hari saja lagi kita akan dalam menjelang Hari Raya Aidilfitri. Walaupun dalam keadaan yang sederhana, walaupun kita tak boleh balik kampung, tapi kita masih boleh mempunyai semangat positif untuk melihat dalam sisi yang lebih mungkin lebih menghargai siapa yang di sekeliling kita, menghargai yang kita masih ada dan boleh melihat lagi sekali Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. InsyaAllah. Itulah nakal sikit dari studio kita ni. Pasang lagu raya dah awal-awal. Lagu yang kita tak dapat beraya bersama. Ya, itu mungkin antara jadi simbolik lah kepada meraihkan Hari Raya pada tahun ini kepada beberapa rakan-rakan saya juga yang telah pun mula menzahirkan ataupun ada juga seorang yang telah pun dihantar kuih raya oleh keluarganya dari kampung. Dia hantar kuih raya datang dan ditunjukkan kepada sebab anaknya bekerja di sini. Jadi menghormati perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ni tak boleh merentas negeri. Jadi tunjukkan dia dapat kuih raya daripada ibu bapa. Jadi itu mungkin antara satu gesture, satu cara simbolik untuk menunjukkan tentang ingatan di hari raya ini. Dan kebiasaan kita yang dari bandar baru satu pulang ke kampung kan. Tapi itu mungkin antara warna-warni jugalah. Kita faham perasaan tu. Pastinya ia akan menimbulkan sedikit hiba. Rasa kurang senang tak dapat pulang meraihkan bersama dengan keluarga, tetapi sabarlah sikit untuk tahun ini kan. Ini satu pengorbanan dan perjuangan kita bersama insya-Allah. Betul. Pastinya satu perjuangan kerana kita tak biasa. Ini pastinya norma baru dan kita fikir kalau kita bukan berada di sebelah manusia orang yang kita sayang tu, sebenarnya itu antara cara yang boleh kita tunjukkan kasih sayang juga. Kerana kalau kita memastikan jarak sosial itu terjaga, maka mereka akan terselamat daripada wabak COVID-19. Betul. Tapi juga yang kita ingin ingatkan kerana semalam saja kita melihat peningkatan yang agak mendadak, lebih 1,600 kereta cuba merentas negeri, cuba balik kampung dan dipaksa untuk pulang. Jadi kita ingin melihat dan mengharap agar anda jika mempunyai niat tu untuk pulang ke kampung, fikirkan semula kerana ini pastinya akan meletakkan diri anda dalam keadaan yang agak sukarlah kita dah balik kampung jauh dan sebagainya, tapi dipaksa untuk pulang kerana kita perlu mematuhi perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Kita belum menang lagi sebenarnya ni. Betul. Kita masih lagi dalam perjuangan dan bercerita mengenai apabila diarahkan pulang buat pusingan U-turn di Sekatan Jalan Raya. Tapi ada juga yang masih lagi mengambil alternatif lain kan. Dia ada banyak akal lah orang kata. Dia cari jalan-jalan lain untuk keluar sebab seperti yang diceritakan kalau macam di Subang ni ada satu di sebelum masuki Plaza Tol, tapi kalau kita ingin masuk ke highway juga ada juga jalan lain pula yang dikatakan boleh masuk. Jadi itu mungkin antara perkara bagi setengah orang adalah mungkin bagi mereka adalah kebijakan di dalam melarikan diri, tetapi harus diingati bahawa itu bukan tujuan asalnya. Tujuan asalnya dilakukan adalah untuk menyedarkan kita bahawa sebenarnya ianya boleh mendatangkan kemudaratan dan kesusahan kepada ramai orang. Bayangkan pihak berkuasa tak perlu pun melakukan sekatan jalan raya. Tapi mereka mengambil inisiatif ini untuk memberi kesedaran, memberi satu peringatan sebagai tanda. Mungkin anda terlepas di satu sekatan, mungkin boleh sampai ke kampung, tapi peringatan itu sebenarnya yang ingin diberikan bahawa mungkin kita bakal menjadi penyebab pada wujudnya. Kita kalau boleh nak elakkan, tapi kepada wujudnya satu kluster baru. Betul. Dan itu adalah satu peringatan yang wajib kita patuhi, wajib kita ingati di antara satu sama lain. Kalau ada kawan yang nak ikut jalan tikus tu, macam kalau Sofia contoh nak balik kampung, contohlah sebab Sofia orang sini. Jangan macam tu. Saya ingatkan, jangan Sofia. Okey. Terima kasih Hanif Miswan ingatkan. Saya tak apa, saya satu daerah yang sama. Okey. Saya masih daerah sebelah aja. Tapi kalau sekiranya anda mampu sampai pulang ke kampung, anda perlu ingat juga apabila nak pulang semula pastinya anda akan dikenakan tindakan undang-undang. Dan ini bukan perkara yang mudah dan patut diambil mudah kerana pastinya sekarang kita melihat semua agensi penguasaan bertungkus lumus untuk memastikan semua mematuhi PKPB ini. Jadi jaga diri anda dan pastinya ingatlah untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan penuh rasa bersyukur kerana kita masih dalam keadaan yang selamat di negara kita. Dia dah tukar lagu raya pula ni di studio kita. Dia bagi feel kot. Betul lah. Okey, dan apabila kita nak dapat feel tu, perasaan berhari raya tu, kami menjemput, kita dah awal-awalkan di media sosial Malaysia Hari ini TV3, menjemput anda untuk menghantar video-video ucapan raya sama ada rakam sendiri boleh sebab kalau seorang-seorang tu beraya kan, ataupun bersama dengan keluarga boleh juga rakam, tapi pastikan rakam dalam bentuk landscape sebegini.
dan juga pastikan ada jarak sosial ketika ingin merakam beramai-ramai itu, ada penjarakan lah kan. Janganlah kita nak menunjukkan mesej kepada orang ramai tapi kita tak mengikuti mesej tersebut. Simbolik tu nampaknya tak menjadilah mesej yang ingin disampaikan tu. Okey, boleh hantar ke mana Sofia? Hantarkan kepada Facebook MHI TV3 ataupun Instagram MHI TV3. Pastinya anda boleh lihat tertera di skrin anda sekarang. Anda boleh hantarkan video anda, tak kira berapa panjang pun, asalkan anda sampaikan mesej anda. PKP ini adalah pertama kali dalam sejarah dunia kita menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam keadaan sebegini. Jadi ini satu perjuangan yang besar dan patut kita raikan juga kerana kita masih kuat sehingga ke hari ini. Ya, betul. Dan jemput-jemput hantar sebab bila saya share di Facebook, ramai juga kata nak hantar tapi jangan sembang je lah. Hantarlah video tersebut sebab kita nak bersama-sama meraihkan Hari Raya yang sangat istimewa berbeza pada tahun ini. Okey, kita nak kongsikan beberapa perkongsian di Dadak Akhbar. Saya mulakan terlebih dahulu di berita harian. Ini berkenaan dengan apa yang telah disampaikan ketika sidang media harian oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mengenai Hari Raya yang bakal disambut ini sebab pihak kerajaan ataupun Majlis Keselamatan Negara terutamanya menyedari bahawa ada yang terlepas pulang ke kampung masing-masing walaupun pelbagai sekatan telah dilakukan, walaupun pelbagai peringatan telah diberikan. Tapi awas, ini satu amaran juga berkenaan dengan polis tentera pastinya akan periksa sampai ke rumah. PDRM dan ATM akan buat pemeriksaan di kawasan perumahan pada Aidilfitri ini bagi memastikan prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat termasuk yang pertama tidak lebih 20 tetamu sehari dipatuhi dan mengesan individu yang melakukan pergerakan rentas negeri tanpa kebenaran. Polis mempunyai rekod individu kenderaan yang diberikan kebenaran untuk buat perjalanan rentas negeri. Jadi yang pertamanya kalau sedang beraya tu pastikan tak lebih dari 20 orang. Itu yang pertama. Yang keduanya kalaulah anda ini diberi kebenaran untuk merentas negeri bersama dengan isteri, contoh suami isteri yang terpisah kan dan boleh digunakan Bahari Raya, pastikan bila Bahari Raya pertama tu bawalah surat kebenaran tu. So, contoh kalau macam tiba-tiba ada pemeriksaan jawab awak ada surat? Saya ada surat. Ini surat kebenaran untuk merentas negeri. Saya rasa guest list tu sangat penting senarai tetamu. Kita takut kalau kita macam katakan saya ajak Hanif ataupun dia akan bawa kawan-kawan dan sebagainya. Jadi kita perlu betul-betul strict dan jaga siapa yang datang ke rumah kita tu dan pastikan mereka juga patuhi PKPB. Baik, saya akan teruskan dengan perkongsian di News Straits Times. Ini di halaman yang kelima berkenaan dengan fasa kedua pembayaran bantuan prihatin nasional. BPN payment extended to May 22nd and the second phase of the National Prihatin 8 BPN payout is scheduled to end last week has been extended to May 22nd due to a technicality. So as for the 2.3 million eligible recipients of the new application and appeals, payments began on May 15th. Jadi dikatakan di sini dilanjutkan ke 22 Mei disebabkan faktor-faktor teknikal dan juga permohonan baru ataupun rayuan bayaran telah pun bermula sejak 15 Mei lalu. Ini satu peringatan juga kepada anda semua, ada yang tertera di sini sebenarnya. Anda diingatkan untuk melakukan rayuan anda secepat mungkin kerana tarikh akhir adalah pada 31 Mei 2020. Dan dapatkan segala perkongsian dan pengisian di halaman kelima New Straits Times. Dan telah pun dimaklumkan semalam juga bahawa ini akan dilakukan secara berperingkat sehingga 22 Mei dan ada juga yang telah dapat kita lihat ada juga beberapa orang telah muat naik status. Jadi dah ada yang dah muat naik status. Dapat duit update status. Ya, betul. Ini nak bagi tahu perkembangan lah kan. Masing-masing kan ada perkembangan dari masa ke semasa. Okey, ini ada satu perkongsian yang sangat menarik juga berkenaan dengan apa yang sedang melanda negara pandemik COVID-19 ini dari sudut akademik berkenaan dengan pembelajaran dari rumah dan sesi di dalam talian ini dan ada juga laporan mengatakan bahawa tidak cukup komputer. Ini berkenaan dengan cabaran belajar di rumah, ibu bapa terpaksa susun jadual anak supaya dapat mengikuti kelas online secara bergilir-gilir. Dan ini antara kesulitan dialami segelintir murid dan pelajar yang memiliki adik-beradik ramai manakala kelengkapan canggih belajar dalam talian tidak mencukupi. Menurut seorang suri rumah, Nur Hayati Abdul Kahar, 3 anaknya berusia antara 5 hingga 19 tahun hanya bergantung sepenuhnya kepada penggunaan telefon pintar bagi mengikuti setiap PDP Maya sejak Perintah Kawalan Pergerakan bermula pertengahan Mac lalu. 2 anak saya yang belajar di tadika dan tahun 5 tidak dapat mengikuti kelas online secara serentak kerana perlu berkongsi satu telefon pintar disebabkan kesukaran untuk mendapatkan. Jadi kita memahami perkara ini. Saya percaya pihak kementerian juga memahami perkara ini dan jika kita ingin move forward ataupun bergerak ke hadapan dengan kaedah sebegini, metod sebegini, pastinya ada satu lagi mekanisme yang perlu difikirkanlah supaya tidak ada yang ketinggalan, supaya kita tidak boleh menjangka semua keluarga ada satu gadget untuk setiap anak yang belajar.
pastinya kadang-kadang ya kita pun strict, kadang-kadang tak nak bagi anak dengan gadget. Jadi ini mungkin antara mekanisme yang perlu difikirkan lah. Sebab saya percaya kaedah pembelajaran dalam talian ini adalah satu perkara yang akan menjadi norma baru. Betul. Seiring dengan apa yang berlaku pada kali ini. Dan pasti kita tak nak anak kita ketinggalan dan sebagainya, tapi kita juga perlu ingat yang pembelajaran juga sebenarnya bermula dari rumah. Jadi kita 100% hanya mengharapkan guru-guru untuk mengajar secara atas talian, tapi kita juga menginisiatif untuk mungkin mendedahkan kepada antara pengalaman ataupun ilmu yang tertentu bagi mereka supaya tidak, orang kata, bazirlah masa yang ada di rumah semasa PKP ni. Ya, mencabar tau mengajar secara online ni. Bukan saja belajar tapi mengajar ni, sebab kadang-kadang murid-murid sekarang dah kreatif. Perhatian tu pun pendek je sebenarnya. Dan kita ya-yalah mengajar, mereka pun ya-yalah faham, tapi di sebalik skrin tu, jadi itu mungkin antara cabaran kepada dua-dua belah pihak lah kan. Ya. Baik, pastinya banyak pengisian yang kita ingin kongsikan hari ini yang insya-Allah akan bermanfaat buat anda semua. Tapi pastinya kita dah bersedia untuk kisah kita yang pertama kan ya. Betul, dan ini berkenaan dengan usahawan biskut raya dan antara cabarannya dialami oleh satu dunia lah berkenaan dengan cara untuk memasarkan produk kan. Apatah lagi dengan biskut raya ni kadang-kadang sukar untuk melakukan proses penghantaran, pos semua, tapi satu pun telah dilakukan. Ini seorang pengusaha dari Jerantut, Saidatul Ikmal, yang menggunakan media sosial dalam memastikan permintaan biskut rayanya mendapat permintaan yang sangat tinggi. Dari Jerantut dibawakan oleh wartawan Johari. Silakan. Raja Saidatul Ikmal Raja Hamid berusia 33 tahun, seorang usahawan biskut dari rumah. Berasal dari Kuala Lumpur, minat berniaga muncul setelah dia berkahwin dan mengikut suaminya menetap di Jerantut Pahang pada 2013. Persaingan sengit dalam perniagaan biskut terutama ketika musim perayaan menyebabkan dia melakukan sedikit kelainan untuk mendapatkan perhatian pengguna. Keistimewaan biskut yang dihasilkannya adalah ramuan coklat premium dari luar negara. Selain mendapat sambutan dari pelanggan dari sekitar Jerantut Pahang, biskutnya turut mendapat banyak tempahan dari pelanggan di sekitar Kuala Lumpur. Stok cookies memang kita akan buat selalulah. Memang sentiasa ada permintaan. Kadang-kadang macam kedua kahwin pun buat gift juga. Kadang-kadang untuk birthday, untuk gift macam lah. Mungkin lain-lain kot. Lepas tu semua berasaskan coklat. Paling orang suka Belgium coklat. Sebab coklat The Maps tu coklat import. Memang tak ada kat sini lah. Bila customer suka, ada repeat order, kita seronok lah. Kita seronok nak buat. Bila sentiasa ada order tu memang jadi semangat. Malas pun kita semangat juga nak buat. Jadi rajin nak buat. Menjenamakan produknya Princess Cookies, promosi mulut ke mulut daripada pelanggan yang pernah menempah biskutnya antara penyebab ia mendapat sambutan. Tempahan yang diterima membuatkan dia tidak menantangkan, terutama pada musim perayaan. Sememangnya bukan mudah untuk menjalankan perniagaan dari rumah, lebih-lebih lagi ketika musim Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB. Namun Raja Saidatul Ikmal berjaya melakukannya dengan menggunakan media sosial untuk mempromosikan biskut yang dihasilkan sebagai satu kemestian. Ibu kepada dua orang anak ini mengakui sedikit terkesan akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia. Memang kuranglah tahun ni, tak macam tahun lepas. Tapi untuk setakat orang Jerantut ni permintaan dia memang tinggi lah. Cuma kita tak dapat nak supply untuk KL semua sebab stok susah nak dapat stok barang. Lepas tu dalam keadaan PKP ni memang kedai semua tutup, bakery kat sini semua tutup. Sebelum pelaksanaan PKP tu saya dah start beli barang kat KL. Maknanya betul-betul sebelum PKP tu saya dah restock barang banyak. Jadi lega lah. Usahawan muda ini tetap optimis meneruskan perniagaannya ekoran permintaan tempahan menjelang sambutan Hari Raya kelak. Barisan hadapan, pengorbanan jasad dan jiwa. Apabila kita kerja dalam pasukan keselamatan, prioriti bukan lagi keluarga. Saya dengar orang menjerit, saya pun toleh. Dia hentam saya melambung. Well, ini yang kita sign up lah. Dan kita dapat memutuskan
rantaian COVID-19. Inilah kali pertama sebenarnya Angkatan Tentera memasang kawat buri ataupun konsentrasi wire ni di kawasan bandar, di kawasan perumahan. Secara fizikal dia lain, tetapi kalau kita lihat daripada spek konsepnya kan lebih kurang je. Cuma satu nampak, satu tak nampak. 999 khas Aidilfitri 28 Mei 4 petang hanya di TV3. Oh, ada permintaan nak minta live buat gaya garang macam tu. Jadi jangan lupa saksikan 999 28 Mei ini hanya di TV3. Wow, okey, baik. Tapi saya nak tanya wartawan Johari tadi tentang macam mana nak buat coklat chip tu jadi kecil-kecil macam tu. Sebab saya buat juga baru je belajar. Saya jadi besar tapak tangan ni. Coklat chip tu. Dia terpulang kepada siapa yang membuat sebenarnya. Dia kena kesabaran. Macam Abang Jo ni kita tahu dia sabar, pendiam, dia banyak menyimpan. Kan? Awak ni macam dahsyat. belajar Saya lah kat memang Abang nak Jo. cepat je. Jadi itu yang jadi kembang semangkuk tu. Tapi sedap lah. Itu yang paling penting. Tak bawa pun. Kan pagi ni. Boleh buka nanti. Baik, kita nak teruskan untuk anda bersama dengan kita dan kita sekali lagi seperti biasa ingin bersama-sama dengan di segmen Apa Khabar ini. Kita telah mewawarkan untuk anda menghantar ucapan di Facebook kami secara langsung di MHI TV3 ataupun boleh hubungi kami untuk memberikan ucapan kalau ada hari jadi ke, kalau ada yang menyambut apa-apa ulang tahun perkahwinan ke, ataupun mungkin boleh berkongsi ucapan berkenaan dengan Hari Raya Aidilfitri ini. Sebagai contoh, ada seorang kawan saya ni, Raja Novana, minta saya cakap juga Selamat Raya diucapkan kepada seluruh rakan-rakan di grup WhatsApp katanya. Grup WhatsApp. Maaf Zahir dan Batin. Okay. Itulah dia. Dan kita juga ada pesanan di Facebook. Nur Azman Said, Assalamualaikum warga MHI. Saya mengucapkan selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-19 buat isteri tercinta Dr. Mahanom Jalil. Ya. Wow, sweetnya pagi-pagi. Selamat ulang tahun kepada tahun. Dr. Nur Azman dan juga Dr. Mahanom Jalil. 19 tahun usia perkahwinan mereka pada hari ini. Wow. 19 tahun ya? Ya. Lama tu. Okey, baik, kita nak teruskan dengan ada lagi ucapan-ucapan yang diberikan di Facebook kami. Anda juga boleh hubungi kami, jangan lupa di talian 0377261603 dan ini di Facebook rakan kita Syahrizan Ikram. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan tahniah kepada kucing peliharaan saya yang baru saja melahirkan 3 ekor anak barunya. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Semua kita raikan sebenarnya ya. Harap kucing dia boleh mendapat ucapan tahniah ni lah secara langsung. Dan yang seterusnya daripada Nizam kita. Macam kenal je. Assalamualaikum. Saya Nizam kita dan mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada nenek dan pakcik-pakcik, makcik-makcik kita yang di Sarawak dan di Johor Muar. Dan tak lupa juga kepada customer Curry Puff Frozen Biskut Raya kita. Terima kasih semua. Dia sempat promote juga. Lakan makan minum kita. Kosong-kosong yang kita tu merujuk kepada diri yang penulis tu lah kan. Dia membahasakan diri sebagai kita. Bukanlah kita tu kita. Dia kita panggil bersama diri dia kita. Yap, kami melonggarkan lagi. Jika anda ingin menghubungi kami, boleh bercakap secara langsung dengan kami untuk bercerita apa sahaja, sebarang perkembangan dan juga perkongsian. Dan ada juga di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hello. Hello. Ya. Apa khabar? Ya, selamat pagi. Apa ucapannya? Hello. Ya. Saya nak beritahu yang kepada semua selamat Hari Raya kepada yang tak dapat balik kampung tu. Duduk rumah dan stay home. Ya, duduk rumah dan walaupun kita tak dapat balik kat rumah ke mak ke abah ke, tapi kita masih boleh raya di online, boleh masih WhatsApp, video call. Ya. Okey. Itu saja? Itu saja. Arif beraya di mana tahun ni, Arif? Saya di rumah saja sebab tak dapat balik kampung kan. Okey. Oh. Kampung di? Kampung di Selangor. Di Selangor. Oh, ini dari selatan nak menghala ke Selangor lah. Kerja di Yalah, keluar. sebab tak boleh rentas negeri kan. Oh, jadi ucapan ni sikit sebanyak kepada diri sendiri jugalah ya? Ya, dan kepada orang lain lah. Supaya... Okey, Arif. Okey, itu. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Arif. Ya. Okey. Inilah dia kan, kita sebenarnya melihatnya pelik tapi sebenarnya inilah norma baru dan kita perlu menerima seperti Encik Arif tadi. Dan kita ada panggilan yang seterusnya. Assalamualaikum Encik Syafiq. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sihat ke? Dari Johor Bahru kabarnya?
Radio baru. Ya. Okay. Ucapannya? Ucapan selamat hari raya Maha Zahid Batin dan kedua ibu bapa daripada Kota Baru Kelantan. Saya berada jauh, tak dapat balik raya. Sedih je rasa hati. Cik Syafiq, kita faham perasaan tu mungkin sedikit hibur lah kalau ibu bapa sikit menonton ke atau keluarga menonton. Mungkin boleh mengambil peluang ni untuk cakap-cakap sikit dengan mereka. Silakan. Nak cakap macam mana? Ada pesanan ke sebab tak dapat pulang ke kampung kan tahun ni? Pesanan supaya hari raya ni jangan keluar daripada rumah. Jangan menerima tetamu daripada datang rumah lah. Mengelakkan COVID-19 merebak seluruh kita kuasa rumah. Okey. Jadi kita jaga jugalah kan, macam pastikan 20 orang di dalam rumah dan sebagainya. Cik Syafiq pun jaga diri ya. Saya pun Jangan sedih sangat, kita kena happy juga. Seorang je kat rumah. Okey, seorang saja. Cik Syafiq boleh menyanyi tak? Menyanyi tak boleh lah. Sikitlah lagu raya ke kalau nak diberikan ke? Dendang Perantau ke? Tak pandai menyanyi. Okey, baik. Terima kasih Cik Syafiq. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Awak wabarakatuh. lagi suruh nyanyi lagu Dendang Perantau. Tak yalah sambil-sambil alang-alang dah mood sebegitu kan. Sebab memang dia akan sentiasa lebih bermakna lah raya tahun ni dengan lagu sebegitu. Kan? Ya. Itulah dia. Kita harap agak semua positif. Nanti kita ada satu lagi segmen, segmen apa khabar di penghujung siaran hari ini. Dan kita akan berehat seketika sekembalinya. Hanif Miswan akan bawakan topik. Puasa mengukir karakter diri dan pastinya hari ini perkongsian berkenaan dengan bulan Ramadan dan juga Aidilfitri yang bakal menjelang. Segalanya di Malaysia hari ini. Kita berhenti rehat seketika. Baik, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Pastinya ramai tertanya-tanya berkenaan dengan kenapa kita paparkan video Ustaz Nazri sebelah tadi. Dia akan bersama dengan kita sebentar saja lagi di siaran ini. Tapi nanti dulu kita simpan dulu Ustaz Nazri kerana pada ketika ini kita ingin bawakan segmen fikrah dan seperti yang diwar-warkan sebelah tadi berkenaan dengan apa itu fadilat puasa dan bagaimana kaitannya untuk kita menguji dan juga membina karakter diri seseorang kerana ialah puasa ini adalah madrasah kepada kita umat Islam selama 30 hari ini untuk bukan sahaja menahan lapar dan dahaga tapi lebih daripada itu. Jadi untuk berbicara dengan lebih lanjut, orang yang selayaknya adalah bersama kita di talian video pada ketika ini Ustaz Zuramli Mat Razali bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama kami. Sihat ya? Ya, alhamdulillah ni. Ya, ini norma barulah Ustaz. Kita hanya di video sahaja. Ya. Ya, Ustaz, merujuk kepada topik yang dibawakan pada pagi ini, mungkin selaku permulaannya Ustaz, madrasah kita adalah yang pertamanya di bulan Ramadan ini 30 hari untuk membina karakter diri. Bagaimana perkaitannya di antara Ramadan dan juga pembinaan karakter selaku seorang Islam ini? Silakan. Baik ya, Hanif dan semua penonton yang bersama dengan kita ni. Ya. Ibadah yang ada dalam agama kita, tujuan dia adalah untuk membentuk karakter dan peribadi ataupun sahsiah ya. Dia bukan sekadar ritual ya, maknanya perintah dari Allah, hamba kena buat. Tetapi dia adalah sesuatu yang Allah beri kepada kita sehingga dia berjaya membentuk kepribadian kita. Jadi kalau kita tengok ya, kalaulah contohnya solat. Jadi Allah bagi perintah solat, tetapi dari sudut bila kita lakukan dengan sepatutnya, maka dia akan membentuk satu karakter. Jadi solat saja tak cukup. Jadi
kita kena ada pula ibadah lain. Yang sekarang yang kita cakap adalah puasa. Ya. Jadi bila kita solat, dia membentuk satu bentuk karakter. Bila kita puasa, dia membentuk satu karakter yang lain. Begitulah juga apa saja amalan-amalan yang ada dalam syariat ini, dia sebenarnya nak bentuk ataupun seolah-olah pengukir yang mengukir bentuk manusia itu. Ya. Jadi dia bukan sekadar untuk katalah puasa ni wajib, aku kena puasa. Tetapi kalau puasa dan semua ibadah-ibadah ini kita berjaya lakukan, maka dia akan bentuk karakter yang terbaik yang kita harapkan sesuai dengan agama kita adalah nak membentuk kepribadian yang baik. Okey, baik. Itu sangat menarik permulaan tu Ustaz. Dan kalau kita ingin kaitkan di antara pribadi seorang Muslim sebagai takwa itu di dalam berpuasa, dan tadi juga telah dipaparkan berkenaan dengan dalam bulan puasa ini bukan sekadar tahan lapar dan dahaga saja, tapi perlu tahan mata, jaga hati, jaga akal fikiran, jaga setiap percakapan dan pertuturan kita. Mungkin ianya simbolik kepada ibadah berpuasa itu sendiri, Ustaz? Kalau Hanif kita tengok ibadah puasa ni, dia adalah satu ibadah yang tujuannya adalah untuk melatih hawa nafsu manusia. Dia adalah satu proses untuk dia mendidik bagaimana kita mengawal diri kita. Sebab kalau tanya semua manusia nak jadi baik. Hatta pada pembunuh bersiri pun kalau kita tanya pada fitrah dia, dia nak baik sebenarnya. Jadi manusia ni dia lahir bersama dengan pakej untuk jadi baik. Tetapi yang menghalang kita jadi baik adalah keinginan kita ataupun disebut nafsu tersebut. Jadi cuba bayang apa yang dari sudut ibadah yang nak didik hawa nafsu kat dalam ni, keinginan ya. Jadi satu-satunya ibadah yang secara khusus deal ataupun menguruskan keinginan adalah puasa. Jadi sebab tu dalam puasa betul Hanif katakan tadi, bukan sekadar Allah kata okey jangan makan, tetapi kita kawal mulut, kita kawal mata, kita kawal telinga, kita kawal lintasan hati. Semua itu adalah keupayaan dan akhirnya akan lahir satu karakter yang sering selari dan seiring dengan puasa, sebab orang puasa disebut as-saimun as-sabirun. Orang puasa ialah orang yang mempunyai keupayaan dalaman untuk mengawal diri dia walau apapun situasi. Nama istilahnya adalah sabar. Itu yang keywordnya lah Ustaz ya, untuk bersabar. Jadi antara akhlak dan juga perkara yang paling penting ketika berpuasa ni selain daripada sabar itu Ustaz? Ya, sebab bila kita sabar, sebab sabar ni ulama kata terbagi pada 3 ya. Sabar untuk taat, sabar meninggal maksiat, sabar menanggung bebanan ataupun ujian yang sedang kita tanggung. Jadi terasnya adalah keupayaan diri kita untuk kita kawal diri kita. Sebab manusia kalau dia tidak ada sabar, dia tak ada satu standard mengawal diri dia. Sebab tu dia terpancing mudah marah, dia terpancing mudah tak syukur bila dapat nikmat, dia terpancing semua benda itu akan menarik keluar, menerbangkan seperti merpati putih keluar daripada hati kita dan dia membawa semua ketenangan dalam hidup kita. Jadi bila kita pegang kawal diri kita, baik, daripada sabar itulah nanti akan datang apa karakter lain. Kita jadi seorang yang bila berpuasa contohnya kita lapar, kita terus teringat ada hamba Allah lain yang lapar. Jadi kerana itu masya-Allah lahirlah kita pula sifat daripada sabar tadi untuk memikir orang lain, maka lahirlah dalam Islam pula namanya sedekah, namanya menyantuni orang lain. Ini pakej dalam istilah ataupun dalam konsep puasa itu sendiri. Ya, betul. Bermula daripada kesabaran tersebut dia akan berkait-kaitlah. Ustaz, mungkin saya nak bertanyakan satu soalan yang sering terjadi tetapi kita macam terlupa sebab kadang-kadang kita hanya melihat dari sudut perkara yang positif ketika berpuasa ni dengan bersabar, menahan nafsu, mulut dan juga pemandangan. Tapi bagaimana pula dengan apabila kita berpuasa, tiba-tiba keluar pula karakter yang luar daripada kebiasaan. Contoh mungkin sebab kita lapar, kita jadi cepat marah pula. Kalau tak sebelum ni kita okey Ustaz. Jadi macam mana sebenarnya kita nak kawal karakter tersebut daripada keluar pada bulan puasa ini? Sebab itulah Nabi sebut kan, yang menjadi RON 97 untuk ibadah puasa kita. Sebab
puasa tu karakter aja, kita punya amalan. Tetapi dia mesti ada tenaga dalaman kan. So round 97-nya adalah mesti berdasar kepada kata Nabi, imanan wahtisabah. Mesti berdasarkan kepada aku beriman pada Allah. Jadi kalaulah puasanya pada setiap masa, bukan hanya seperti orang tak makan saja. Sebab kalau puasa itu hanya tak makan, dia jadi macam tadilah. Sebab apa? Sebab bila lapar, kan orang kata hungry man, angry man. Kan? Betul. Jadi kalau macam tu, bila kita dorong oleh iman, kenapa aku lapar? Sebab Allah suruh aku lapar. Dan aku patuh pada Allah. Kenapa? Bila aku lakukan, aku akan mendapat ganjaran keredaan Allah. Jadi package tu kena jadi pendorong sentiasa. Setiap kali kita melakukan puasa, ini disebut oleh Nabi dalam Sahih Bukhari, yang menyatakan bahawa itu mesti kekal menjadi pendorong seseorang. Kalau tidak, dia jadi macam apa yang Hanif sebut kat saya tadi. Okey Ustaz, sangat menarik apa perkongsian yang dilakukan ini. Mungkin ialah kita dah bermula di 27 Ramadan ini, sedikit saja lagi untuk kita meninggalkan dan bulan yang penuh mulia dan barakah ini, dan pastinya itu akan menjadi satu titik kesedihan lah kepada mereka yang betul-betul mengharapkan menanti ketibaan Ramadan ini. Dan bagaimana sebenarnya untuk kita terus istiqamah dengan apa yang kita lakukan Ustaz? Sebab ialah setelah kita ketahui bulan puasa inilah kita double segala amalan yang kita lakukan. Dan bagaimana sebenarnya untuk kita meneruskan ketika Ramadan berlalu pergi nanti Ustaz? Allahu Akbar. Bila yang menanya tu namanya Hanif ya, yang maknanya seorang yang bening dan bersih ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Soalan tu menusuk ke dalam hati saya ya. Kita jangan pernah risau sebab kadang-kadang Hanif, ada je orang kata kan kita ni seolah-olah bila buat bulan Ramadan, nanti bulan lepas bulan Ramadan tak buat dah. Jadi akhirnya dia membatas kita nak buat di bulan Ramadan sebab kita dah tahu dah. Nanti di luar bulan Ramadan memang kita tak buat. Jadi dia tak buat sejak awal lagi. Jadi jangan risau saya dan semua kita. Kenapa? Sebab setiap yang kita buat di bulan Ramadan dengan imanan wahtisabah, dia mesti akan memberi kesan kepada peribadi karakter kita. Minda kita sedar, minda separa sedar, roh dan dalaman kita. Jadi buatlah sebanyaknya, walaupun mungkin keluar nanti orang kata, dah tak tahajud nampaknya. Tak mengapa. Sebab tahajud yang kita buat ini akan beri kesan. Kita tak tahu kesan itu macam mana, tetapi pasti kesan itu ada dan dia mendalam dalam diri kita insya-Allah Hanif. Ustaz, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi dengan kami. Esok kita berjumpa lagi insya-Allah di MHI. InsyaAllah Hanif. Ya, mungkin besok saya nak tekalah Ustaz pakai baju warna kuning pula insya-Allah. Okey Ustaz Ustaz Zuramli Mat Razali, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami di atas perkongsian berkenaan dengan puasa mengukir karakter diri. Assalamualaikum, kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, baik. Itu antara perkara yang perlu kita pelajari dan kita tanamkan dalam diri berkenaan dengan puasa ini kerana hampir 3 hari ataupun lebih kurang 3 hari saja lagi untuk kita mengakhiri bulan Ramadan ini. Masih lagi belum terlambat untuk kita terus mempelajari segala perkara yang perlu dilakukan ataupun yang boleh kita dapatkan daripada bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia ini. Okey, kita nak berhenti sedikit ataupun selepas ini akan ada satu lagi perkongsian yang menarik, tetapi sekarang ini kita ingin bawakan satu bingkisan. Kru Malaysia hari ini berkesempatan untuk bersama-sama dengan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM untuk membuat rondaan, ialah kerana mereka tetap melakukan kerja mereka, mereka tetap adalah antara barisan hadapan dalam menghadapi segala ancaman di laut. Jadi mereka sempat berbuka puasa bersama daripada pagi sehinggalah pada waktu petang hari. Jadi kita sama-sama saksikan perkongsian pengalaman ini. Anak-anak kapal ke stesen menggeledah, anak-anak kapal ke stesen menggeledah. Kendalikan kawalan kerosakan kapal ke peringkat 3 dan YNG bersiap sedia untuk menggeledah. Anak-anak kapal bangun. Anak-anak kapal bangun sahur. Jam 4 pagi. Inilah rutin permulaan hari bagi anggota dan pegawai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM sepanjang bulan Ramadan. Seramai 20 orang petugas akan bersahur sebelum memulakan rutin harian mereka. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dipertanggungjawabkan untuk menjaga perairan negara bagi memastikan dari dicerobohi oleh pendatang tanpa izin yang berpotensi membawa penyakit virus COVID-19. Walaupun bertugas di bulan Ramadan, mereka tetap menjalankan pengawasan seperti biasa. Ramadan bukanlah penghalang bagi mereka dalam melakukan tanggungjawab sepanjang tempoh PKP dilaksanakan.
Berusia 36 tahun, selaku Ketua Pemerintah dan Tonggak Utama Kapal Maritim Danga, setiap hari, Lieutenant Komandan Maritim Nir Muhammad Rizam dan anak-anak kapalnya akan melakukan rondaan di perairan Selat Melaka, bermula dari Kuala Sepang hingga ke Kuala Sabak Bernam. Rondaan kita lakukan seperti biasa, walaupun seperti mana sebelum bulan Ramadan. Cuma pada tempoh ini kita titik beratkan untuk keselamatan pada warga kapal sewaktu membuat pemeriksaan disebabkan oleh penyebaran wabak COVID-19. Jadi tata cara untuk boarding, untuk penggeledahan, untuk pemeriksaan, kita titik beratkan untuk mengikut segala SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Anak-anak kapal ke stesen menggeledah anak-anak kapal ke stesen menggeledah, kendalikan kawalan kerosakan kapal ke peringkat 3 keadaan EMK. Tatkala berjauhan dari keluarga tersayang, selain risiko berhadapan dengan kapal pendatang yang mungkin membawa wabak penyakit COVID-19 atau senjata berbahaya, APMM turut berdepan dengan risiko ombak dan angin kuat di tengah lautan. Ya, sebentar tadi kita melakukan satu pemeriksaan rutin ke atas bot nelayan kelas B di perairan Pematang Angses. Keadaan cuaca dan juga laut agak kurang baik ya. Kita mengambil keputusan untuk memanggil bot nelayan itu merapat di sebelah kapal dan melakukan pemeriksaan. Kita mendapati agak melakukan pemeriksaan dan kita hanya melakukan pemeriksaan rutin, iaitu melihat buku lesen yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan supaya buku lesen itu lesen yang diberikan masih hidup lah. Siang melabuhkan tirainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang seminggu menjelang Syawal, hanya sahabat peneman di waktu berbuka. Meskipun terpaksa berbuka puasa tanpa keluarga di sisi, kegembiraan jelas terpancar di wajah setiap wira barisan hadapan ini. Walaupun hanya saja ringkas, ia mampu memberikan tenaga setelah mengharungi cabaran sepanjang perjalanan di lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Tatkala orang ramai sibuk membuat persiapan berhari raya bersama keluarga, APMM kekal komited menjalankan tugas di perairan negara demi keselamatan negara. Semoga kerja keras barisan hadapan ini dipermudahkan. Setulur ikhlas, salam Aidilfitri dari Malaysia hari ini. Baik, itu sedikit sebanyak paparan antara cabaran yang dihadapi oleh Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, dan pastinya ini memberikan kita satu semangat untuk melihat bahawa mereka betul-betul berjuang untuk memastikan keselamatan sempadan negara kita. Baik, di segmen kali ini kita akan melihat sebenarnya antara ataupun yayasan ini yang sebenarnya menyantuni bagi mereka golongan-golongan yang memerlukan, khususnya dalam bulan Ramadan ataupun sepanjang PKP ini, iaitu anak yatim. Dan bersama saya di talian Nur Muhammad Razali Abdullah, Pengurus Besar Yayasan Islam Darul Ihsan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kerana meluangkan masa. Mungkin boleh kongsikan bersama kita. Kita mulakan perbincangan kita bagaimana sebenarnya untuk kita fahami antara latar belakang penubuhan Yayasan Islam Darul Ihsan ataupun YID ini. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pengacara MHI pada pagi ini dan juga pihak pengurusan melalui Prima, melalui MHI dan keputusan pada pagi yang bahagia pagi ini. Untuk makluman penonton semua, Yayasan Islam Darul Ihsan ini merupakan sebuah agensi kebajikan di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Di mana kita telah tubuhkan di bawah Majlis Agama Islam Selangor pada tahun 2011. Di mana kalau kita lihat sejarah penubuhan Yayasan Islam Darul Ihsan bermula daripada 2011. Seperti itu ada kejadian tanah runtuh di Rumah Anak Yatim Al-Taqwa di Dulu Langat. Pada ketika itu, dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah berkenan turun melihat mangsa-mangsa, dan ketika itulah dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor merintahkan agar Majlis Agama Islam Selangor menubuhkan sebuah yayasan untuk membantu mereka-mereka yang terkesan daripada mangsa bencana. Dan pada itu, pada 21 Jun 2012, pendaftaran Yayasan Islam Darul Ihsan ini telah diluluskan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Syarikat. Akta Syarikat Berhad menurut jaminan pada 21 Jun 2012. Itu kita punya sejarah yayasan. Dan pastinya bagi Yayasan Islam Darul Ihsan ini membawa satu tanggungjawab yang cukup besar dan cukup bermakna. Mungkin boleh kongsikan sedikit banyak fungsi YIDE sebenarnya bagi pemahaman masyarakat yang tanggungjawab ini adalah satu perkara yang cukup besar untuk dipikul.
Okey, terima kasih. Ya. Dan untuk makluman penonton semua, Yayasan Islam Darul Ihsan seperti tadi di bawah Majlis Agama Selangor. Ya. Di bawah Majlis Agama Selangor ni kita ada banyak agensi. Antaranya Lembaga Zakat Selangor untuk agihan dan kesan zakat, Penerima Wakaf Selangor untuk agihan wakaf, Projek Dunia Islam untuk mengenai ekonomi Islam Selangor, Poligami Islam Selangor untuk pendidikan, Bakti Suci Holding untuk pembinaan dan perniagaan, dan Yayasan Islam Darul Ihsan ini dikhususkan untuk tiga fungsi utama. Pertama, kita menyalurkan sumbangan secara ad hoc kepada mangsa-mangsa bencana dalam bentuk kewangan dan juga kecemasan. Bencana ini melibatkan banjir besar atau malapetaka, kebakaran sebagainya. Itu fungsi utama kita. Untuk fungsi utama kita yang kedua, kita menggunakan Hari Awal Anak Yatim di Selangor. Di mana pada memulai tahun 2014, Yayasan Islam Darul Ihsan diamanahkan oleh Majlis Agama Islam Selangor untuk melaksanakan program sumbangan Hari Raya Aidilfitri kepada anak yatim di negeri Selangor. Dan rentetan daripada itulah, IDA telah fokus dalam menyalurkan bantuan seperti dana pendidikan, perubatan, penyerahan bantuan pakaian sekolah, serta mewujudkan program celik Al-Quran dalam usaha melahirkan generasi pintar Al-Quran di kalangan anak yatim. Di mana buat masa ini kita terdapat 8,000 anak yatim berdaftar dengan Yayasan Islam Darul Ihsan dan terdapat 15 rumah kebajikan anak yatim yang berdaftar dengan itu fungsi kita yang kedua. Dan fungsi ketiga, kita menawarkan perkhidmatan rawatan hemodialisis di Pusat Dialisis MAIS bawah Yayasan Islam Darul Ihsan, di mana bermula tahun 2013 kita telah mengambil alih 6 pusat dialisis di bawah Bakti Suci Holding, di mana asas perubahan pusat dialisis ini adalah kita untuk menyediakan perkhidmatan rawatan hemodialisis yang terbaik dan kita menerapkan unsur perhatian kepada semua pesakit yang mengalami masalah segala buah pinggang. Dan terdapat 6 pusat di bawah kita. Pertama di Kapar, di Shah Alam, Bukit Lutong, Taman Lawati, Sungai Besar dan Kuala Selangor. Itu kita punya fungsi, 3 fungsi utama kita. Dan pastinya memerlukan bajet ataupun sumbangan yang cukup besar untuk menyantuni dan membantu setiap golongan ini. Dan mungkin dikongsikan sedikit sebanyak apakah mungkin inisiatif tambahan yang dilakukan oleh YIDE sendiri untuk membantu golongan khususnya anak yatim sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini? Okey, betul. Pengertian. Sebenarnya kita memang memerlukan setiap tahun memerlukan bajet yang banyak untuk menyalurkan bantuan untuk anak yatim. Di makluman semua, untuk anak yatim saja kita memerlukan hampir 1.5 juta setahun untuk anak yatim, di mana 1 juta ni kita khususkan kepada anak yatim individu dan 500,000 khususkan kepada rumah kebajikan anak yatim, di mana kita memerlukan sumbangan daripada orang ramai dan juga anak-anak syarikat swasta merupakan kerajaan yang telah banyak membantu kita selama ini. Dan pada tahun ini kita telah melaksanakan seperti kita melakukan infak yang mana ialah pertama kali dilaksanakan untuk kita menambah dana bagi meneruskan hasrat mundi IDA, di mana pada tahun ini daerah ulangan ini telah kita edarkan kupon infak. Jadinya saya menyuruh kepada semua pendengar khususnya daerah hulu langat Selangor boleh menyalurkan sumbangan melalui Ketua Amil Fitrah di karya masing-masing semasa buat pembayaran zakat fitrah. Mana juga kita juga membuka ruang kepada umat Islam untuk terus menyumbang kepada Yayasan Islam Darul Ihsan pada bulan Ramadan ini melalui pelbagai platform pembayaran atas talian online. Sekarang ni banyak online yang lebih mudah dan selamat di mana sumbangan kita bersumber melalui Bitlist kita, melalui perbankan internet kita dan juga aplikasi JomPay serta aplikasi Snack MP, di mana penonton semua boleh melayari laman web kita www.ida.com.my. Dan untuk makluman pendengar semua, segala sumbangan tuan-tuan semua akan mendapat pengurusan cukai daripada LHDN. Pastinya ini satu berita yang cukup baik bagi mereka yang ingin membantu lagi mereka yang memerlukan. Baik, soalan terakhir saya, mungkin ada sebarang pesanan ataupun mesej bersempena Hari Raya Aidilfitri yang ingin disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Silakan. Okey. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak MHI yang beri ruang dan peluang kepada IDA untuk bersama pada pagi ini. Dan insya-Allah saya mengharapkan ada ruang lain untuk IDA akan datang. Saya menyuruh sekali lagi kepada semua umat Islam terus menyumbang kepada Yayasan Islam Darul Ihsan bagi membantu golongan swasta yang kita katakan tadi. Dan sebelum itu saya mewakili wakil kerja Yayasan Islam Darul Ihsan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam khususnya di Selangor dan amnya Selangor di seluruh negara. Dan terus ikuti kami di FB kami resmi YIDE iaitu Yayasan Islam Darul Ihsan dan IG kami YIDE Official SQ. Dan juga boleh hubungi kami 03-5510-3931. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kerana sudi meluangkan masa berkongsi dengan kita apa yang terkini berkenaan dengan Yayasan Islam Darul Ihsan ataupun dikenali sebagai IDA. Terima kasih diucapkan kepada Encik Nur Muhammad Razali Abdullah. Selamat Hari Raya juga diucapkan dan jaga diri ya.
Okey, terima kasih. Terima kasih. Itu tadi antara inisiatif yang cukup baik untuk memastikan tiada satu golongan pun yang tertinggal. Ini pastinya satu cara yang cukup baik untuk rakyat Malaysia anda semua untuk teruskan menghulurkan bantuan anda. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya, kita akan bersama dengan Hanif Miswan untuk perkongsian jelajah Ummah Bantu Ummah. Teruskan menonton Malaysia Hari Ini. Kami, pelajar Chonam National University, ingin mengucapkan Assalamualaikum. Saya Rabiah Abdullah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada Rahim Abdullah, Kak Naf, Nabila Syazwani, Aiman Rahim, Syed Aiman, Siti Sofia Mikaela, Siti Khadijah di Putrajaya, Fatimah Amni, Aman dan Sufi. Assalamualaikum, saya Elisha Aiman, ahli farmasi yang sedang bertugas di United Kingdom, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga saya yang berada di Sungai Petani dan Kota Damansara, kawan-kawan dan seluruh rakyat Malaysia. Jaga diri, kekalkan penjarakan sosial dan stay at home. Baik, itu antara contoh-contoh video yang anda boleh lampirkan dan juga hantarkan kepada kami, dan masih lagi kami menerima untuk ucapan Hari Raya Aidilfitri buat yang tersayang, terutamanya kepada anda yang mungkin tidak dapat pulang ke kampung berhari raya pada tahun ini. Tak kisahlah anda berada di dalam negara ataupun di luar negara, boleh terus hantarkan kepada kami dan boleh semak di Facebook kami dan boleh hantar kepada email yang tertera di sana. InsyaAllah nanti akan kami bawakan dan kita akan tunjukkan sekali lagi. Okey, sekarang kita ingin berbicara mengenai satu program yang sangat menarik dan juga mencuri tumpuan yang sangat-sangat memerlukan pada ketika ini, terutamanya kepada mereka yang terkesan akibat wabak pandemik COVID-19 ini, iaitu Jelajah Ummah Bantu Ummah. Jadi yang lebih bertanggungjawab untuk bercerita mengenai perkara ini, lebih afdal untuk kita bersama adalah Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, iaitu Dr. Ahmad Sani bin Datuk Abdul Alim Arabi. Bersama dengan kita di panggilan video pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, apa khabar? Ya, saya khabar baik, Doktor. Doktor sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Doktor, mungkin sebagai permulaannya kita nak kongsikan berkenaan dengan Jelajah Ummah Bantu Ummah ini dan apakah ianya sebenarnya dan bagaimana pengisian program yang telah dilancarkan ini. Silakan. Alhamdulillah, untuk hari pertama PKP, MAPIM ini kalau netizen mungkin kenal, kita selalu buat konvoi 20 kontainer di Syria, di Gaza dan sebagainya. Tapi bila berlakunya pandemik COVID-19 ini, kita ambil inisiatif untuk melancarkan apa yang kita sebut sebagai kempen Ummah Bantu Ummah. Dan masuk ke saat terakhir Ramadan, kita melaksanakan yang disebut Jelajah Peduli Ummah. Kita menggerakkan lebih daripada 20 kenderaan berat, termasuk 4 kontainer 40 kaki yang memuatkan 8,000 kotak, dan kita langsung pergi ke utara tanah air untuk kita agihkan kepada 8,000 keluarga, khususnya keluarga Asnaf, keluarga B40, mereka yang memerlukan. Dan sudah pasti, saya kira bukan sahaja kerana pandemik ini, tetapi lebih daripada itu, kita orang Islam berhadapan dengan Ramadan yang lain daripada lain tahun ini, dan kita nak ukir senyuman kepada saudara kita untuk masuk dalam Aidilfitri nanti. Dan dari itu kita juga bawa sebuah mobile klinik kita yang pertama seadanya, iaitu mobile klinik yang double decker. Dan kita bertemu penduduk-penduduk di Alor, di Sik, di Kedah, di Perlis dan juga di Penang. Dan kita dapat kerjasama yang cukup erat menjahirkan bahawa setelah hadirnya kerajaan membantu, pihak-pihak agensi membantu, kali ini MAPIM sebagai NGO pula kita hadir untuk ringankan beban. Jadi kita bergerak beriringan bersama dengan strategi itu, iaitu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Di Penang kita ada IPSI, kita Zakat Kedah dan juga JKM, dan lebih daripada itu flag off kita dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Tugas-Tugasan. Dan saya nak maklumkan di sini bahawa sambutan daripada penduduk tempatan ini sangat mengujakan. Biarpun mereka dibelenggu dengan kemiskinan, tetapi bantuan sebegini insya-Allah menjadi sebagai satu aspirasi
mewakili rakyat Malaysia yang sangat prihatin, insya-Allah. Ya, Doktor, daripada perkongsian video yang dikongsikan kepada kami, Jelajah Ummah Bantu Ummah ni turun ke Padang dan berjumpa dengan golongan yang disasarkan. Mungkin Doktor boleh terangkan sedikit bagaimana keadaan sebenarnya pada ketika ini, terutamanya mereka yang telah pun dibantu oleh Jelajah Ummah Bantu Ummah ni. Silakan. Kita lihat di Malaysia sebarangnya tidaklah seperti di Syria, tetapi kemiskinan ini dapat dikurangkan. Jadi gembelengan rakyat ataupun ummah ini kita dapat melihat kita menyesuaikan keadaan, iaitu sebagai contoh rumah-rumah yang rosak kita dapat baiki dengan keadaan yang begitu segera. Dan kepada mereka yang memerlukan bantuan, kita kalau belum lagi masuk dalam statistik JKM ataupun daripada Asnaf, kita cuba untuk masukkan. Jadi kita menjadi sebagai jambatan untuk mengurangkan beban dan melihat kepada konteks apa yang berlaku dalam negara hari ini. Kita belajar perkara baru. Sebagai contoh, ada golongan penyumbang yang sebelum ini menjadi sokongan kepada kita, M40, mereka ini berubah menjadi golongan B40 ataupun golongan yang hilang pekerjaan. Ya. Dan Asnaf ini kita tak risau kerana mereka ini sudah masuk dalam statistik agensi zakat, dalam perhatian pihak masjid dan juga pihak JKM. Tapi yang lebih kita risaukan ini adalah kumpulan-kumpulan yang terjejas teruk dan mereka ini belum masuk dalam statistik. Ya, betul. Kita bawa 8,000 ni kita agihkan menggunakan Asnaf Database Center dan kita memperkenalkan satu sistem yang saya kira sistem sangat berkesan, iaitu aplikasi iUmmah. Setiap kotak yang kita hantar akan di-scan supaya di command center kita di Bukit Mahkota Kajang, kita dapat tahu kotak-kotak ini pergi ke mana, diterima oleh siapa dan apakah barangannya. Inilah satu kepercayaan yang kita cuba berikan kepada donor kita, dan kita menerima sumbangan ini secara RM1, RM5, ada yang bagi RM1,000 bagi kempen online yang digerakkan bersama dengan media dan juga dibantu oleh rakan-rakan artis seperti Hariza Helmi dan juga adiknya. Kita ada Zizan Razak, kita ada juga Nia Lofa dan mereka ini tampil untuk hanya mengukir senyuman kepada saudara-saudara kita. Dan sehingga saat ini walaupun sasaran dana kita masih lagi rendah, tetapi menyedari bahawa Ramadan akan berakhir dan berjumpa dengan Aidilfitri. Jadi kita tidak ada banyak ikhlas daripada turun dan mengagihkan dan memberikan khidmat terbaik. Ya. Doktor, okey, kita ada sedikit masa saja, Doktor, dan difahamkan bagaimana sebenarnya orang ramai ingin membantu program yang dilaksanakan ini. Silakan. InsyaAllah kita mohon untuk semua netizen ambil peluang ini, boleh melalui iaitu melalui layari www.bantuummah.com ataupun menghulurkan sumbangan menerusi Maybank Tabung Kemanusiaan MAFIN 562223540066 ataupun hubungi terus kepada hotline MAFIN iaitu 1300-888-038. Boleh juga melihat YouTube kita di MAFIN Malaysia atau Facebook kita di MAFIN Malaysia Official untuk mengetahui perkembangan masa ke semasa. Ya, baik. Pastinya ialah type saja MAFIN, insya-Allah ada pelbagai cara lah untuk kita salurkan sumbangan. Doktor, tahniah di atas kerja yang sangat-sangat memberi inspirasi dan juga membantu orang ramai ini. Semoga diberikan kekuatan dan kesihatan untuk meneruskan perjuangan ini, insya-Allah. Selamat Hari Raya Anis dan juga tim TV3 ya. Ya, terima kasih banyak. Selamat Hari Raya juga diucapkan kepada doktor dan juga tim doktor. Insya-Allah kita jumpa lagi, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Itu dia Dr. Ahmad Sani bin Datuk Abdul Alim Arabi, Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM, berkongsi mengenai perkara yang dilakukan oleh Jelajah Ummah Bantu Ummah di negeri zon utara, terutamanya Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Masih lagi berlangsung dan pastinya boleh untuk kita terus memberikan sumbangan. Kita ingin berhenti seketika kerana selepas ini kita ingin mengimbau sikit nostalgia berkenaan dengan salah satu lagu yang pastinya pada ketika ini sangat-sangat terkesan, iaitu lagu Sesungguhnya bersama dengan penyanyi asalnya iaitu Ustaz Nazri yang akan bersama kita di MSI sebentar saja lagi. Teruskan bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Sebenarnya cinta yang abadi, cinta yang tiada bertinta. Sebenarnya
cinta yang tiada suara. Kerana dalam cintamu tiada lagi permintaan. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan itu yang telah kita paparkan antara kolaborasi terbaru di antara Ustaz Nazri Johani dan juga Arif Bahran dengan lagunya Sebenarnya Cinta. Jadi bukan saja kita nak berbicara mengenai perkara itu, kita ingin bersama dengan individu tersebut iaitu Ustaz Nazri Johani yang berada di talian video bersama kami ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mana ni tak muncul-muncul? Okey, dah muncul dah. Baru nampak. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah sihat. Ya. Okey, Ustaz kongsikan sikit macam mana perjalanan hidup setakat ni dah 15 tahun meninggalkan kumpulan Raihan. Jadi macam mana sekarang, okey ke semua? Apa khabar Ustaz? Okey. Alhamdulillah selama ini saya dengan Raihan tu sebenarnya keadilan saya lebih dalam 11-12 tahun lah atau tak silap lah. Ya. Nah, jadi setelah itu saya mengundur diri dan saya fikir saya mau bermustaqim di Sabah dengan menjalankan satu kerja dakwah dan membangun madrasah Al-Taqi Bayu Syahadah. Itu dan selama ini memang saya jarang berada di media kerana saya memang agak kurang melayan Facebook, kurang melayan Twitter. Jadi itu yang saya tidak begitu dengan. Jadi terakhir ini saja saya sibukkan diri buat Instagram pula. Facebook tu saya kasih aktif sikit. Facebook Mahat Ranau untuk memudahkan orang menghubungi saya lah. Ya. Bagaimana perkembangan Mahat Tafiz yang diusahakan pada ketika ini di Ranau? Kalau boleh kongsikan sikit perjalanan Mahat Tafiz tersebut. Seperti yang anda lihat dipaparkan tu, itulah madrasah ini sebetulnya baru siap seadanya. Jadi kita ada 2 tempat. Satu projek dakwah dulu kita buatkan masjid di Kampung Bukaan. Kemudian kita hidupkan suasana di sana. Kemudian setelah itu kita memulakan tapak sebenar madrasah di dekat dengan Pekan Ranau. Di madrasah ini belum sempurna seperti mana diharapkan lah, tapi alhamdulillah kita boleh menempatkan pelajar dan ada tempatnya, ada dom, ada tempat juga dan jalan biasa lah. Cuma di masalah PKP sekarang ni, ramai yang pulang, kemudian tinggal dalam 5 orang pelajar yang ada sekarang ni yang masih belum pulang lah. Tapi hari ini dan besok akan balik juga. 2 orang tu akan balik juga. Baik Ustaz, kita nak tanyakan juga perjalanan muzik dan sebagainya. Dalam awal Ramadan, Ustaz sendiri dah bekerjasama dengan Arif Bahran untuk lagu Sebenarnya Cinta. Jadi macam mana terhasilnya mungkin idea tersebut nak berkolaborasi dan berkongsikan sikit apakah lagu ni sebenarnya tentang apa Ustaz? Ini macam comeback semula lah ya. Saya sebenarnya bukan berniat untuk nak comeback, tapi dengan sebab ada usaha sahabat-sahabat yang mau saya merakamkan lagu dan merakam lagu lama kemudian merakam lagu baru. Atas sebab keadaan Allah SWT, izin Allah SWT ini juga dengan idea Hyperbeat, Zul Reza bersama Rusa. Jadi kebetulan Arif Bahran juga dikenali sedang naik. Maka mereka memilih Arif Bahran sebagai kolaborasi saya. Jadi alhamdulillah Arif Bahran juga seorang anak muda yang meminati saya sejak dia lahir. Jadi tahu tentang Raihan, dia sangat minat Raihan. Jadi saya amat syukur dan terima kasih juga lah dengan Arif Bahran dan pihak Hyperbeat dan Rusa.
Ustaz, itu Arif Bahran. Saya Hanif Miswan pun meminati Raihan sejak lahir lagi ni. Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz, mungkin ini membawa kepada persoalan seterusnya lah, sebab ramai juga yang bertanya tentang kemunculan semula Ustaz, sebab kita merindui kemerduan suara dan juga dakwah yang dibawakan daripada lagu-lagu ini. Tak teringin kembali ke Persada Nasyid ke, atau kembali bersama dengan Raihan, atau ada kolaborasi terbaru ke mungkin? Ya. Alhamdulillah, sebetulnya untuk kerjasama dengan Raihan ini tak ada masalah. Maksudnya jika kita ada usaha untuk buat konsert bersama Raihan, album bersama Raihan itu, saya tak ada masalah. Cumanya saya tidak dapat beri komitmen seperti mana dulu. Iaitu bersama-sama Raihan, juga di KL, itu tak dapatlah kan, kerana saya dah ada tanggungjawab di Sabah. Dan tak dapatlah memberi masa seperti dahulu. Tapi kalau projek-projek konsert apa semua tu memang kita alu-alukanlah demi kebaikan kepada peminat, pada dunia hiburan Islam kan. Itu sangat baiklah. Itu tak ada masalah. Baik, Ustaz Nazri. Bagi peminat-peminat yang merindui Ustaz dah lama tak dengar, boleh tak dendangkan sedikit lagu Sesungguhnya? Secara langsung lah Ustaz. Secara langsung, secara live. Eksklusif. Bukan sebenarnya cinta, sesungguhnya. Sesungguhnya dulu. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu. Allah, sikit macam tu pun tak boleh tambah lagi ke? Kan. Boleh, saya takut masa tak cukup. Oh, takut overrun. Penerbit kata boleh sikit lagi. Chorus. Sesungguhnya walaupun kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walaupun siram dengan air hujan dari 7 langit pun, namun cinta takkan hadir. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz, tetap kekal mantap vokalnya kan. Sambil duduk ya. Ustaz, sebelum kita nak melangkah ke Hari Raya, mungkin kalau ada sesiapa yang ingin memberi bantuan kepada madrasah yang diusahakan, bagaimana caranya Ustaz? InsyaAllah boleh melalui akaun CIMB atas nama Al-Tasfif Bayu Syahada Resources. Nombornya 8600627302. InsyaAllah boleh lihat di Mahad Ranau untuk hubungan direct pada kami. Itu ada nombor juga, insyaAllah. Kita akan pastikan. Kemudian boleh lihat perkembangan di Son of Nazri NGL di Instagram saya. Son of Nazri NGL. Ini semua baru-baru sebab Instagram lama, Facebook lama, semuanya manajemen lama yang itu di Kuala Lumpur. Jadi dah terlupa semua password. Saya dah di kakek. Dah sabar susah nak dapat semua. Lepas tu saya buat barulah. Saya minta maaf lah kepada peminat-peminat semua. Tak apa, nanti kita follow yang terbaru ni Ustaz. InsyaAllah. Ustaz silakan. Ucapan raya. Kalau diberi kesempatan ini, silakan Ustaz. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir batin kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan juga di luar negara. Kebetulan ada juga yang meminta saya ucapkan. Jadi semoga saja di Hari Raya nanti Allah menjaga kita, Allah selamatkan kita dari bala bencana dan Allah melimpahkan rezeki yang banyak.
Mudah-mudahan Allah mentautkan segala kasih sayang di antara kita. Amin, amin, insyaAllah. Amin. Baik, Ustaz, kita doakan Ustaz terus dikurniakan kesihatan yang baik untuk meneruskan perjuangan Ustaz. Terima kasih meluangkan masa. Sama-sama. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Assalamualaikum. Saya nak pergi praktis lagu sesungguhnya pula yang nak sambung. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terubat tak rindu? Sangat. Tapi kalau boleh kita nak habiskanlah. Kan. Sepatutnya kita boleh biarkan je sampai habis lagu tu. Apa next? InsyaAllah mungkin kita sambung untuk raya punya version nanti. Tapi sekarang ini kita ingin dengarkan terlebih dahulu ucapan raya daripada penonton-penonton Malaysia hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar perubatan tahun akhir Universiti Al-Azhar Mesir mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada saya Zulfahmi Syafi'i dari Al-Ain Abu Dhabi, khasnya kepada kawan-kawan dan keluarga yang saya amat-amat rindui dan kasih. Kami, pelajar Chonnam National University, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami pelajar Malaysia di Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semangat Aidilfitri itu masih terasa kan Hanif? Ya, tengok dia main percussion sendiri kan. Comel. Lepas tu senada pula tu semua. Itulah. Tapi yang belakang tu keras je. Tak cukup praktis pun. Ya. Tapi itulah, kita ingin anda pula untuk hantarkan video-video raya anda seperti tadi, tapi mungkin kita ingatkan untuk jaga penjarakan sosial untuk memastikan bahawa kita menyampaikan mesej yang betul sebenarnya PKP. Kita kembali di segmen Apa Khabar dan nanti kita akan war-warkan ke email mana yang anda boleh hantarkan video-video anda itu untuk rakan-rakan wartawan kami pilih dan kita paparkan di Malaysia hari ini secara langsung seperti tadi. Sekarang ini segmen Apa Khabar, kita ada seorang pemanggil. Ya, di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Siapa di talian? Selamat pagi, ya. Saya Syed Salim Batu Kiki. Siapa sekali lagi? Ulang balik. Syed Salim Batu Kiki. Oh, Syed Salim. Syed Salim. Okey, Apa Batu khabar? Kiki. Sihat ya? Sehat. Tapi saya ni kurang bayar. Okey. Jadi Minggu kurang bayar, kaki dah tak ada kena potong, dia kata sudah. Okey. Baru ni dah lepas raya. Okey. Apa ucapan rayanya, sampaikan. Kita nak dengar. Saya ucapan pada keluarga-keluarga saya yang bernama daripada adik-adik saya, Syed Delfil di Bandar Dalam, Reniah di Kasif di Bandar Dalam, Ipa Fauziah, Syed Busu, Kampung Senyum, Syed Sehari, Syed Busu, Kampung Senyum, Syed Nadir Jaafar, Ipa Berlah, menantu saya Syed Jaafar bin Mahmud, anak saya Ipa Adriana, dan anak saya Ipa Ismail dengan Sakinah. Di Kodiksen tak dapat balik, jauh sangat. Kodiksen walaupun dekat tak dapat balik, arah kerjaan. Dan semua sekali yang kenali saya. Pada Ipa Noain bin Salim, Kampung Keperah dengan Syed Saki. Sayang, orang daripada Sungai Tekam Utara dan besan saya. Ipa Darah Sungai Tekam Utara. Dan semua sekali yang kenali saya. Orang ramai ni. Betul. Keluarga besar. Ya. Tapi mewakili semualah kepada ahli keluarga Cik Syed Salim. Semua seluruh Malaysia Islam. Ya. Dan rakan-rakan keselamat saya. Berhati-hatilah pergi raya ni, janganlah keluar sangat. Betul. Anda duduk di rumah. Betul. Ya, di rumah. Okey. Selamat Raya Cik Syed Salim. Mantap Cik Syed Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Itu pesanan yang paling terbaiklah. Hanya duduk di rumah. Okey, kita sudah lagi panggilan daripada Sabah nampaknya. Jill di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ke Cik Jill? Alhamdulillah, sihat walafiat. Ini ucapan untuk semua keluarga inti. Silakan. Tablet Sabah terutama ada. Ya. Untuk saudara-saudaranya Sabah, selamat Hari Raya
Gerakan maksudnya saudara dalam bahasa Bajau. Gerakan? Juga untuk gerakan. Okey, maksudnya saudara, okey. Bajau Wow. Okey. Juga untuk keluarga angkat di Sarawak, Haji Nawi, juga di keluarga angkat di Pulau Pinang, Akilah, Selamat Hari Raya. Sini saya ingin share sedikit story, boleh kan? Okey, sedikit boleh, silakan. Sepatutnya kami ni balik raya hari Ahad tu ada flight kami, tapi disebabkan ada kes baru-baru ni di Sabah, jadi kami punya keputusan untuk balik Sabah tu macam kami tangguhkan balik hari raya haji. Okey. Jadi tahun ni kiranya kami tidak dapat beraya sama-sama dengan keluarga di kampung, jadi kami raya di sini dia di Selangor, terus kami dapat kerja paling di Selangor kan. Okey. Oh, maknanya Encik Jill di Selangor. Ya. Okey. Di Damansara. Okey. Okey. Juga baru-baru ni saya ingin pesan kepada semua kalau ada yang bertengkar dengan siapa-siapa yang kamu rapat, segeralah minta maaf sebab kita tidak tahu kan kalau inilah kali terakhir kita cakap apa sama-sama dengan orang yang kita sayang. Betul. Gitu macam patutnya saya ni turun offshore sudah beberapa hari yang tepat, tapi saya pikir kalau saya turun saya dalam keadaan yang tidak baik dengan seorang yang saya rapat. Jadi bagus saya settlekan dulu benda tu baru turun offshore tu, nanti saja pun boleh tu, insyaAllah ada rezeki di masa depan. Kalau kita berbaik dengan orang-orang yang kita rapat dulu, betul, barulah kita tenang dulu, jadi kita turun offshore dalam keadaan yang tenang lah. InsyaAllah. Cik Jill, terima kasih banyak-banyak kepada pihak MHT3 angkat telefon ni, lepas kita dia bercakap ni. Tapi memang sangat terbaik. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi penceritaan dan juga mesej yang ingin disampaikan. Cik Jill dari Selangor sebenarnya, berasal dari Sabah kepada keluarga di Sabah. Sepatutnya pulang tapi terpaksa membatalkan penerbangan tersebut. Itu satu langkah yang terpuji sebenarnya. Kan, kita puji sebenarnya. Kita nak tengok dan meninjau di Facebook pula antara mesej-mesej yang telah pun anda titipkan. Okey, di sini daripada Azariah Abu Bakar. Tak berapa nampak lah ni, boleh baca? Saya nampak. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi warga Malaysia. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan selamat hari lahir buat diri saya, iaitu Azariah Abu Bakar ni pada 27 Mei nanti. Wow. Tidak ada kata lain selain jutaan terima kasih buat ibunda saya yang melahirkan saya. Ibunda selalu berdoa untuk kebaikan saya. Terima kasih buat mak, iaitu namanya Halimah binti Jaiz. Cik Halimah, Puan Halimah. Ini ucapan dari Azariah Abu Bakar ya. Selamat puasa dan selamat hari raya semua. Wow, 27 Mei nanti. Jadi kita ucapkan selamat hari lahir in advance lah pada Azariah Abu Bakar. Cukup bermakna kan, macam yang kita raikan sebenarnya. Dan seterusnya daripada Muhammad Adnan Mat Salim. Assalamualaikum dan good morning kepada semua rakyat Malaysia. Daripada tak apa nampak ada kat atas ni. Tu ada. Tak jauh sangat, tak semua nampak. Semua rakyat Malaysia dan pada geng SMAHI, iaitu grup Facebook baru Suami Masak Apa Hari Ini. Wow. Dia ada satu cabaran tu. Cabaran apa tu, Sofia? Itu cabaran menganyam ketupat bro. Tapi saya nak grup ni saya difahamkan hanya suami saja dibenarkan masuk. Kalau isteri nak macam tolong tak boleh. Curi-curi masuk tak boleh. Tak boleh masuk dalam grup tu. Ini hanya dihaskan untuk kaum Adam sahaja. Wow. Jadi ke tak jadi tu? Tak tahulah jadi tak jadi. Okey, baik, kita ada seorang pemanggil. Panggilan yang seterusnya. Cik Zainal Ahmad di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ataupun dah mengalami masalah teknikal. Boleh hubungi kita lagi sekali. Jadi kita nak raikan sebenarnya kita nak beberapa hari saja lagi keraya kan. Setiap hari kalau anda mempunyai mesej tertentu, hantarkan kepada kita di MHITV3 Facebook, sama ada Facebook ataupun Instagram. Kita nak dengarkan ucapan anda sebenarnya. Ya, betul. Dan jangan lupa untuk hantarkan video juga untuk kita lebih memeriahkan seadanya sambutan Hari Raya Fitri nanti. Dan kita ada satu ucapan di Facebook. Ini daripada frontliners kita, memang sangat-sangat kita hargai ucapan tersebut dengan gambarnya daripada Muhammad Faizal Zakaria. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Faizal Zakaria dan Nur Syazwani Baharu. Dia ingin mengucapkan selamat raya dan maaf zahir batin kepada seluruh keluarga di Selangor, Perak dan Melaka. Tahun ni tak balik sebab bertugas. Tugas apa? Gambarnya sahaja yang dititipkan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Ya. Dan okey, kita ada panggilan yang seterusnya. Encik Azhar, Assalamualaikum. Selamat pagi. Oh, meriah pagi ni. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Azhar ya, dari mana? Ya, saya Azhar Osman daripada Nibun Tubai Pulau Pinang. Okey. Saya ingin buat ucapan sikitlah. Silakan. Saya yang pertama, saya ucapkan selamat Hari Raya pada anak saya yang tidak dapat baliklah dengan menantu, dengan cucu yang sekarang bertugas di Hospital Putrajaya. Baik.
Jadi dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat hari raya pada pengurusi Surau Al-Husna Taman Padan, Tuan Haji Azizan dan keluarga. Dan tidak lupa juga pada Tuan Haji Rosli bin Hashim dan semua penduduk Taman Padan. Jadi saya berharap bersabarlah duduk dalam rumah walaupun raya makanlah rendang sendiri, masak sendiri, jamu sendiri. Patuh daripada arahan kerajaan tu. Betul. Itu yang saya minta, bukan apa kita dapat memutuskan COVID-19 lah. InsyaAllah. Jadi semua orang boleh balik kampung. Betul. Sekarang tak boleh buat apa, bersabarlah. Betul. Ini satu pesanan yang sangat-sangat penting daripada Encik Azhar ya. Terima kasih mengingati semua. Terima kasih banyak Encik Azhar yang sudi menghubungi kami dan memberikan pesanan ini. Semoga saya terus. Pun terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya juga diucapkan kepada Encik Azhar Osman. Dan sekarang ini pastinya ini antara, ialah mungkin kita nampak kecil tapi segmen Apa Khabar ini antara segmen yang paling banyak mendapat perhatian daripada orang ramai. Kan inilah peluang untuk mereka menghubungi, memberi ucapan macam tadi Encik Azhar kepada anaknya yang bertugas selaku barisan hadapan. Jadi sedikit gesture yang tunjukkan ini, satu langkah kecil ini mungkin besar maknanya, pengisiannya kepada kami terutamanya. Dengan sebab kita berada di sini, mereka berjauhan dengan keluarga mereka. Kita faham anda merasai peritnya, tetapi apa kata kita ambil peluang ini untuk titipkan mesej kita menerusi laman media sosial seperti ingin kita wawarkan kepada anda. Raya dah nak dekat tapi tak dapat pulang ke kampung, tapi tak apa, jadi kami mahukan anda untuk rakamkan video ucapan buat yang tersayang dan kami akan paparkan di Kaca TV. Video hendaklah tidak melebihi 1 minit. Rakamkan dalam bentuk landscape sahaja, tidak kira dari perantauan atau dari Malaysia juga boleh. Pastikan anda jaga penjarakan sosial dan boleh emailkan video anda ke salah satu email yang tertera di Kaca TV anda sekarang. Ada 3 email yang dilampirkan, boleh dapatkan Muhammad Faris, Nida Hanafi ataupun I am Izwan Zainal 88. Okey, sila sertakan nama FB dan IG anda dalam email tersebut. Jadi teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Pastinya segala perkongsian ini adalah untuk manfaat bersama. Jangan lupa untuk saksikan esok juga di Malaysia hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Saya Sofia Nursulatun bersama dengan Hanif Miswan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Esok siaran terakhirlah ya. Sebelum Hari Raya Aidilfitri. Bye-bye. Bye. Cahaya mentari pagi lebaran di pagi. Bahagia teman sanak dan saudara, gembira ayah dan bunda tercinta. Anak cucu sudah di depan mata, pulang berhari raya. Lebaran mulia menghimpun kita semua, bertamid marhaban bersama penuh ceria. Mohon keampunan dan maaf di pagi raya. Moga zahir batin sempurna di hari raya. Selamat, selamat, selamat hari raya. Yang miskin, yang kaya semua bergembira. Selamat, selamat, selamat